Selamat datang kembali ke My Murah For You. Hari ini saya akan menunjukkan kepada anda sebuah filem thriller aksi dari tahun 2020 bertajuk Unhinged. Spoilers di hadapan. Berhati-hati dan berhati-hati kerana malam ini hujan dan lelaki itu dilihat sedang duduk di dalam pikapnya. Ia menyalakan mancis dan kemudian keluar dari kereta dengan tong gas dan tukul di tangannya memecahkan pintu rumah. Dia memberitahu penduduk yang berlari ke arahnya hanya untuk diturunkan dengan ganas. Dia menuang gas ke seluruh rumah dan menyalakannya terbakar semasa dia menghalau rumah itu meletupkan Rachel sedang tidur di atas sofa dan dikejutkan oleh Andy peguam dan kawan baiknya. Dia memberitahunya bahawa bakal suaminya yang tidak lama lagi mahukan rumahnya dan mereka harus mengemukakan bantahan. Dia memotong perbualan apabila anaknya masuk dan memberitahunya bahawa dia harus berpakaian atau mereka akan lewat. Mengenai berita yang mengatakan lelaki itu adalah bekas suami wanita itu dengan sejarah penyalahgunaan bahan dan keganasan, Fred dan Kyle bercakap ketika Rachel mencari gunting gula-gula rotannya. Teman wanita Fred menyertai mereka di atas meja dan mereka bercakap tentang masalah kewangan mereka, terutamanya tentang ibu mereka, kos rumah jagaan. Dia pergi dengan Kyle dan mereka menaiki kereta mereka yang sangat lama. Mereka akhirnya terperangkap dalam lalu lintas dan bertengkar tentang mengambil jalan raya. Ibu memutuskan untuk melakukannya walaupun anak lelakinya membantah, mengatakan mereka akan lewat semasa memandu. Dia mendapat panggilan daripada suaminya dan kanak-kanak itu mengangkatnya dengan gembira untuk bercakap dengan bapanya. Dia kecewa serta merta apabila bapanya membatalkan rancangan mereka untuk pergi ke permainan kerana ibu cuba mengurangkan pukulan untuk memburukkan lagi keadaan. Mereka masih mengalami kesesakan-kesesakan di lebuh raya dan ibunya mendapat panggilan lagi, kali ini daripada pelanggan. Apabila dia tidak boleh membohongi dirinya daripada situasi itu dan pelanggan menyedari dia akan terlambat lagi, Rachel dipecat. Anak lelaki itu menggodanya sedikit untuk menghiburkannya kemudian mencadangkan mereka mengambil jalan keluar seterusnya dari lebuh raya dan pergi melalui perkhidmatan. Jalan-jalan keluar dari lebuh raya mereka berhenti di lampu merah di belakang pikap kelabu. Apabila pikap tidak bergerak apabila lampu berubah, dia mula membunyikan horn dan memandu di sekelilingnya. Pada lampu seterusnya dia berhenti di sebelah kereta mereka. Rumah terbakar. Dia meminta mereka untuk menurunkan tingkap mereka ke bawah dan Kyle melakukannya. Rachel dan lelaki itu mempunyai kekok ke sana kemari dengan dia mengguruinya dan kemudian meminta maaf mengharapkan dia melakukan perkara yang sama, tetapi dia membentak dia tidak bersetuju. Dia mendapat rattle dan lebih marah mengugutnya bahawa dia akan mengetahui apa sebenarnya hari yang buruk bermakna. Kyle takut dan meminta dia pergi. Lelaki itu mula mengekori mereka dan memotong mereka dua kali. Rachel mengambil laluan lain dan berjaya membawa Kyle ke sekolah. Lewat sangat dia menelefon Andy dan bertanya. Dia menemuinya untuk sarapan pagi dalam masa 20 minit, berjanji tidak akan lewat walaupun dia kehabisan minyak. Pikap diletakkan di belakang keretanya. Bimbang dia memberitahu juruang dan seorang lelaki yang berdiri dalam barisan di sebelahnya bahawa lelaki dalam pikap itu telah mengekorinya. Selepas pertengkaran, lelaki itu berkata dia akan mengantarnya keluar dan mengambil pinggannya semasa dia mengisi minyak dan masuk ke dalam kereta. Lelaki itu memberitahu pinggan lelaki itu dia memandu pergi dan kemudian lelaki itu tinggal di belakang memberitahu lelaki itu dan pikap itu supaya tidak mengikut. Tiba-tiba lelaki itu merempuhnya ke jalan dan dia dilanggar oleh kereta kedua. Semasa pikap terus mengejar Rachel, dia cuba kehilangan dia dalam perjalanan tetapi mereka terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Sekali lagi dengan dia betul-betul di belakang dia. Dia merempuh keretanya berulang kali tetapi tiada sesiapa bertindak balas. Mereka mula memandu semula dan Rachel tidak dapat mencarinya telefon untuk memanggil bantuan. Lelaki itu menarik diri di sebelahnya dan menunjukkan kepadanya bahawa dia mempunyai telefonnya. Dia memandu sehingga menyebabkan kemalangan dalam perjalanan dan hampir melanggar seorang wanita. Menyangka dia akhirnya kehilangannya, dia berhenti ke tempat letak kereta untuk bersembunyi dan menenangkan sarafnya. Sementara itu Andy sedang menunggu Rachel di kedai makan, memanggilnya tetapi hanya menerima mail. Suara lelaki itu dengan pikap masuk dan terus menuju ke Andy. Dia berbohong kepadanya dan mengatakan dia kawan lama Rachel, kemudian duduk dan berbual dengannya. Mereka bercakap tentang pengalaman menakutkan dengan kemarahan jalan raya dan tentang perceraian Rachel. Lelaki itu membelanya tidak lama lagi menjadi bekas suami dan Andy berasa tidak selesa sehingga lelaki itu berbohong dan berkata dia boleh mendapatkan Rachel melalui telefon dan dia memberitahu dia untuk mencuba dan memberikan telefonnya sendiri kembali di tempat letak kereta. Rachel sedang mencari tabletnya apabila dia tiba-tiba mendengar dia berdering.
mencari telefon dan mengambil walaupun itu bukan telefonnya. Lelaki itu memberikan Andy telefon bimbitnya dan dia memberitahunya bahawa dia sedang menunggunya di kedai makan dengan seorang penjahat lamanya. Dia berkata dia tidak mengenali sesiapa dengan nama yang diberikan dan dia menyerahkan telefon kepada lelaki itu sebaik sahaja. Dia mula bercakap tentang dia memanggilnya Psycho, menjelaskan apa yang berlaku. Dia memberitahunya bahawa dia perlu benar-benar meminta maaf kepadanya secara peribadi, yang memberitahu Andy bahawa ada sesuatu yang tidak kena dan dia meminta telefonnya. Belakang itulah saat apabila lelaki itu memukul Andy dengan cawan sehingga hidungnya pecah. Semua orang di kedai makan marah tetapi tiada siapa yang membantu apabila lelaki itu menghentakkan kepalanya di atas meja sehingga dia terjatuh. Dia meletakkan Rachel pada pembesar suara dan terus bercakap dengannya, bertanyakan sama ada Andy benar-benar hanya peguam dan kawannya atau jika dia curang dengan suaminya seperti isterinya sendiri. Dia menyuruh Rachel mengucapkan kata-kata terakhirnya kepada Andy sambil mencekiknya dan akhirnya menikamnya, sementara orang-orang di kedai makan itu masih tidak berbuat apa-apa kecuali filemkan situasi semasa lelaki itu berjalan keluar dari kedai makan. Dia memberitahu Rachel bahawa Andy sudah mati. Dia cuba merayu kepadanya dan meminta maaf tetapi lelaki itu tidak mempercayainya dan memecut. Laju lelaki itu menghubunginya semula dari telefonnya sendiri dan mula membaca semua mesej yang dia dapat, termasuk satu daripada sekolah anaknya. Dia mula mempermainkan dia dan meminta dia memilih siapa yang harus dia bunuh seterusnya daripada senarai kenalannya. Apabila dia enggan, dia menghantar semua wangnya kepada suaminya dan mengancam untuk mengejar ibunya dan untuk membakar rumahnya. Rachel memilih dirinya sendiri tetapi dia tidak menerima dan meminta nama lain. Dia memilih nama pelanggan yang memecatnya. Dia meletakkan telefon dan Rachel segera menghubungi polis. Mereka tiba di rumah anak guamnya tetapi lelaki itu tidak ada di sana. Rumah Fred sedang menonton apa yang berlaku di kedai makan. Pada berita terdapat bunyi aneh yang datang dari bilik lain dan teman wanitanya tidak menjawab panggilannya. Dia pergi untuk memeriksanya dan dalam perjalanan dia melihat taman pikap sebelum rumah bunyi itu berterusan dan ia mengikut mereka dengan pisau di tangan. Lelaki itu kelihatan memegang teman wanitanya yang dipukul dan memberitahunya tentang apa yang berlaku dengan Rachel. Dia berkata dia berasa tidak penting dan satu-satunya perkara yang dia tinggalkan adalah keganasan dan dendam sehingga dia membunuh teman wanita Fred dan kemudian menghantar Rachel gambar dia dengan abangnya. Lelaki itu menelefonnya semula dan dia memberitahunya dia menghubungi polis yang dia sudah tahu. Dia memeriksa penjejak pada telefon Rachel melihat bahawa dia berada di hadapan sekolah Kiel dan memberitahu dia bahawa dia mempunyai beberapa minit untuk menjemputnya dan menghalaunya atau dia akan membunuh Fred. Dia menyuruh Fred menulis surat kepadanya menyalahkan dia atas kematian teman wanitanya sambil mencurah petrol kepadanya. Sementara itu Rachel mengeluarkan anaknya dari sekolah kerana mereka menghalau. Dia menelefon lelaki itu kembali memberitahu dia adalah Kiel. Lelaki itu menyuruhnya meletakkan dia pada pembesar suara atau dia akan menyalakan abangnya. Dia membuat Fred membaca surat yang dia tulis mengatakan Rachel bertanggungjawab untuk semua yang telah berlaku dan dia tidak akan pernah melihat matahari terbit lagi. Tiba-tiba seorang pegawai polis masuk ke dalam rumah dan lelaki itu bersembunyi di belakang Fred. Dia menyalakan api Fred dan berlari tetapi polis menembaknya di bahu. Rachel dapat mendengar segala-galanya berlaku di telefon. Dia menghentikan kereta dan rosak ketika Kiel cuba menenangkannya. Telefon berdering lagi. Itu lelaki yang memberitahunya Fred sudah mati. Dia mengancam Kiel tetapi dia mengugutnya kembali selesai dengan semua sampahnya dan memecahkan telefon. Dia dan Kiel masuk ke dalam kereta dan menuju ke balai polis. Dalam perjalanan di sana mereka menyedari bahawa dia mungkin menjejaki mereka dengan tablet Rachel. Kiel mendapati ia diketuk di bawah tempat duduknya dan mahu membuangnya keluar tingkap. Tetapi Rachel mempunyai idea untuk menjejaki lelaki itu dengan tablet seperti dia menjejaki mereka sebelum Kiel menyedari bahawa dia berada betul-betul di hadapan mereka. Setelah mencuri van jirannya, mereka melihat sebuah kereta polis di hadapan juga dan Rachel menyuruh Kiel memakai tali pinggang keledar untuk menariknya. Di sisi van menuju terus ke kereta polis, Kiel cuba mendapatkan perhatian polis tetapi lelaki itu mengetahui apa yang mereka lakukan dan merempuh kereta polis menyebabkan kemalangan kereta besar. Dia terus mengekori mereka dan mengejar Kiel memanggil polis dari tablet tetapi mereka memberitahu mereka bahawa mereka tidak boleh berbuat apa-apa untuk membantu tablet itu kehabisan bateri dan mereka ditinggalkan sendirian. Rachel memutuskan untuk pergi ke rumah ibunya di mana kejiranan itu cukup rumit untuk memperlahankan lelaki itu. Sedikit dia memecut dan dia mengekori menyebabkan kemalangan kereta semasa dia berjaya menipu dia dan kehilangan dia seketika. Hanya cukup lama untuk sampai ke rumah ibunya dan membiarkan Kiel masuk. Apabila dia tiba di sana, dia mengaktifkan butang panik pada penggera kemudian mendapat lampu suluh dan bersembunyi di tingkat atas dalam petak rahsia sementara lelaki itu bersia-sia di kawasan kejiranan mencari mereka.
Tetapi dia menangkap dan menyematnya ke tanah. Dia memberitahunya bahawa dia akan sentiasa mengingatinya apa yang dia boleh lakukan untuk menyelamatkan budak lelakinya. Dengan Rachel turun, dia pergi mengejar Cale di dalam rumah, memanggilnya berbohong. Itu polis. Kanak-kanak itu membuat bising dan Rachel muncul di tempat persembunyian, tetapi begitu juga lelaki yang mereka bergaduh dengan lelaki yang mengejar Cale secara berterusan dan Rachel tidak henti-henti menyerangnya sehingga dia tidak dapat mendekatinya. Dia mengetuknya dan mula mencekik anaknya, tetapi dia menjumpai gunting gula-gulanya dan menikamnya, akhirnya membunuhnya. Polis akhirnya tiba di rumah Rachel dan Cale didekati oleh pegawai polis yang menemui Fred dan dia memberitahunya bahawa dia masih hidup. Mereka memandu ke arah hospital untuk melihatnya, memastikan mereka tidak menimbulkan kemarahan orang lain dalam perjalanan ke sana. Pastikan anda melanggan dan menghidupkan pemberitahuan supaya anda boleh menonton lebih banyak video seperti ini. Terima kasih kerana menonton.